So pagi tadi we look at ocean circulation. Ya. Tadi kita cerita pasal pergerakan air, arus, arus. And then sekarang kita akan tengok dari segi ombak, ya, benda yang di atas ni, ombak. Minggu depan kita akan tengok dua topik yang terakhir, tides dengan productivity. Okay, the rest of the topic adalah topik anda punya tugasan dan semua video yang anda buat tu saya akan sharekan jugalah minggu depan. So topik sekarang ni adalah waves, iaitu ombak. So bila anda tengok berita ke apa ke, selalu diceritakan ombak ketinggian, berapa meter. Apa maksud meter? So dalam topik ini kita akan tengok. Okay, di ketinggian ombak tertentu yang berbahaya kepada nelayan dan sebagainya. So apakah yang menyebabkan waves di sini? Okay, wave is caused by disturbance lah, disturbance dan antara culprit utamanya adalah angin. Angin. So yang menyebabkan ombak ni adalah disturbing force. Okay. Dia boleh macam-macam lah. Ya. Dia boleh macam-macam barang. Kita baling sesuatu di dalam air pun boleh menyebabkan ombak. Ya. Dan dia akan pergi ke semua arah. Dengan sains tersebut tu yang menjadikan tsunami yang berlaku di sesuatu tempat, dia boleh bergerak ke seluruh dunia. Cuma intensiti ombak yang pergi ke tempat-tempat tertentu tu bergantung kepada berapa jauh dan berapa dekat. So, dia kata ocean wave move energy across the sea surface. So, bila ditambah tenaga, maksudnya contoh kita baling batu di dalam air, dia akan menyebabkan percikan, dia akan menyebabkan tenaga tu akan keluar ke semua arah, dan dia perlu pergi kepada satu jarak supaya tenaga itu akan hilang. So bagaimana ombak ni boleh terjadilah? Dia ada beberapa jenis. Antaranya adalah a long and air water interface. Maksudnya antara udara dengan air, udara dengan air. So this is what we call ocean waves. Inilah ombak yang biasa kita nampak lah, ocean waves. Di mana angin membentuk ombak-ombak di atas. Okay. Kalau di air interface, apa maksud ni? Ini maksudnya di udara saja. Apa yang berlaku di udara? Itu adalah atmospheric wave lah. Ini tidak ada kaitan dengan topik ni lah. Tapi ini sejenis daripada interface yang ada. So di udara, apa yang berlaku adalah pergerakan awan. So kita tengok di udara, especially pada zaman sekarang ni, musim sekarang, banyak awan. Okay, ada banyak awan di udara dan kita boleh nampak awan tu bergerak. Itu adalah air interface. So angin menolak awan tu bergerak, atmosfera. So dipanggil sebagai atmospheric waves. Okey, ada satu lagi yang juga berkait dengan air. Ini adalah water interface. Okey, antara air dengan air. Okey, ada dua lapisan air. So boleh juga terbentuk gelombang ombak di bawah permukaan air. Okay, ini adalah dipanggil sebagai internal waves. Okay, internal waves. Dan ini boleh berlaku sebab macam tadi kita cerita pasal arus, dia ada kaitan dengan density. Sebab ada terbentuk lapisan yang berbeza adalah disebabkan oleh density. Ya, sebab satu contoh yang mudah, kalau kita tak nampak ombak tersebut, tapi ombak itu terbentuk juga dengan arus. Sebab macam di sungai, especially kalau tengok di atas sungai, macam contoh di Sarawak ni, sungai besar-besar. Oh, bahaya sungai-sungai ni. So, you naik boat di sini, kalau saya pernah, kita orang buat
sampling atas sungai, atas bot. Masukkan probe, water quality probe. So tali ni memang tak mencecah, dasar dia tak mencecah. Okay, ini atas bot, ini bawah. Tapi kita masukkan probe, sepatutnya dia straight, tapi tak dapat, dia arus dia terlalu kuat. Okay. So ada gelombang lah di bawah tu, cuma kita tak nampak. Okay. Macam ni, sampai tali ni dilepaskan sampai banyak sangat meter sampai dia tersangkut. Okay, tapi nasib baik tak terputus. Okay, kita dapat selamatkan balik kita punya probe, multi-parameter. Dengan pelan-pelan, kita dah lepaskan hampir semua tali parameter ni, dan tanpa sedar dia dah mula terbenam di dalam lumpur. Dia terbenam sebab dia bawah ni lumpur dan arus current dengan dia, maksudnya di bawah ni ada juga ombak lah, ombak di bawah ni. So dia lagi laju daripada apa yang kita nampak di atas. Internal waves. Macam deep currents. So internal wave can be much larger than surface wave with height exceeding 100 meters. Boleh. Tapi dia di bawah dia tertampak. Dia tak efek dengan apa yang berlaku di atas. Dia dihasilkan oleh benda-benda lain seperti density dan sebagainya, bukan angin. Okay. So wave ni apa? Secara asasnya wave ni adalah gelombang. Okay, gelombang macam gelombang bunyi. Okay, gelombang lah. Gelombang, that's a wave. So jenis-jenis gelombang yang ada adalah seperti longitudinal wave. Ini adalah gelombang bunyi, macam kita tepuk tangan. Bunyi dia bergerak macam ni, gelombang dia. Satu lagi jenis gelombang adalah transverse wave. Transverse wave ni adalah, contohnya kita menggunakan kita lekatkan satu tali dekat dinding, lepas tu kita mainkan tali tersebut. Okay, itu adalah transverse wave. Tapi di laut, kita hanya kebanyakan wave adalah orbital waves. Okay, sistem wave yang ada di water. So ombak, kita tengok ombak. Apakah ciri-ciri ombak? Okay, so tadi kata bentuk gelombang dia adalah jenis orbital. Dia jenis bulat-bulat, kecil-kecil macam ni. And then dia bahagian bawah ni dipanggil sebagai wave base. Okay, biasanya ini adalah lapisan atas lah. Okay, bawah ni ada air lagi, tapi ini lapisan atas yang ada kaitan dengan gelombang yang berlaku di atas. So selepas daripada garisan ini, so bawah ni kalau tidak ada wave, dia akan jadi sangat tenang. Okay. Sebab itu kalau anda naik boat, naik boat, kalau you buat diving dia turun, sini masih ada gelombang, gelombang masih ada, tapi bila sampai satu kedalaman tertentu dah tenang, tak sedar pun apa yang berlaku di atas. Mungkin ribut dan sebagainya boleh berlaku di atas tanpa awak sedar, dia sudah bertukar. Okay, so apakah ciri-ciri bagi wave lah, dia punya tema-tema yang ada. Ini adalah pergerakan. Okay. So apa dikata dengan wavelength? Wavelength adalah di antara yang maksimum di sini paling tinggi ke maksimum yang satu lagi. So this is a wavelength. So maksudnya dia diukur menggunakan jarak lah. Maksudnya dia boleh kaki, dia boleh meter. Okay. Lepas tu satu lagi yang diukur adalah height, wave height. Wave height diukur daripada sini sampailah ke dasar yang paling rendah. So this is the wave height. Okay, wave height sini. Okay, sama dengan ni lah. Okay, yang paling tinggi dengan paling rendah. So paling tinggi dipanggil sebagai crest. So bila tengok pada kaji cuaca, dia kata esok gelombang adalah 2.5 meter. Maksudnya wave height dia adalah 2.5 meter. Okay, dia kata ini adalah berbahaya untuk bot-bot nelayan kecil. Yalah.
tinggi, 2.5 meter lebih tinggi daripada kita kan. Dan bahagian yang bawah ni dipanggil sebagai throw, bahagian atas dipanggil sebagai crest. Okay, ini sedikit daripada istilah-istilah yang ada. Ada lagi istilah lain. Okay, sama. Okay, di sini masih ada. Wave base masih ada. So di bawah garisan wave base ni tidak ada pergerakan. So wavelength, satu wavelength masih sama. Okay. And then half wavelength adalah yang paling tinggi ke yang paling rendah. Ini adalah half wavelength. So nak tahu kecurunan dia, wave steepness, berapa kecurunan ni. So dia ambil wave height, okay, bahagi dengan wavelength. Okay, ketinggian bahagi dengan panjang dia. Okay, dan satu adalah istilah lain lagi di sini. Yang ni kita dah cerita, wavelength dah, height dah, crest dah, throw dah. Still water level ni tak adalah, ni tak ada perubahan, maksudnya ni standard punya ketinggian dia. Okay, so dia kata di sini, okay, ada lagi frequency. Frequency adalah sama dengan, ada formula dia. Frequency is 1 over period. So period adalah masa. So apa maksud period di sini? Ya, masa yang diperlukan untuk A, gelombang A sampai ke ketinggian crest A pergi ke crest kedudukan crest B. Itu adalah frequency. So dia kata example di sini, for a period of 12 seconds. Katakan period ni A pergi B adalah 12 saat. So frequency adalah 1 bahagi 12, iaitu 0.083 wave per second. Yang kita, kalau kita convert kepada minit, maksudnya dalam 1 minit ada 5 gelombang, ada 5 ombak yang akan terbentuk melalui kawasan tersebut. Okey, satu lagi yang kita boleh kira adalah wave speed, berapa laju dia pergi, iaitu kita gunakan formula ni memasukkan nilai wavelength, bahagi dengan period. Period ni banyak guna dia lah. So daripada ni kita boleh tahu wave speed, dan wave speed dalam oceanografi lebih dikenali sebagai C, iaitu celerity. Celerity. So ini adalah contoh ke belah kiri ni, gambar ni, belah kanan ni menunjukkan orbital movement yang bulat-bulat tadi. Ini guna rubber duckling ni, dia gelombang ni menyebabkan sesuatu di atas ni akan selalu berhayun dalam bentuk bulat. So dikata the ocean transmit wave energy by circular orbital movement. Okay. So most oceans are caused by wind, but many other types of waves, including internal waves, splash, tsunami, tides, and human-induced waves, are created by release of energy into the ocean. Okay, so di sini kita tengok contoh wind. Wind ini adalah angin lah. Angin adalah wind wave. Okay, dia punya masa dia agak pendek lah macam ni. Lepas tu kita ada contoh gravity. Okay, kita ada contoh macam tsunami, tsunami dan juga tides. Okay, ini adalah pasang surut. Tides ni kita akan cerita pada minggu depan. So antara yang paling kuat adalah wind lah. Wind ni sangat kuat, dia punya efek kepada wave. Tsunami dia tak kuat, tapi dia ombak dia tinggi, tapi bukan dia yang ada energi tu, tapi dia bawa energi tu satu tempat yang sangat jauh. Okay, masa dia pun lama sini. So di sini dikata the disturbing force, wavelength and restoring forces of ocean waters. So ombak yang kecil-kecil dipanggil sebagai capillary wave, sangat kecil, biasanya angin bawa. Dia punya wavelengthnya pendek saja, hanya sehingga 1.73 cm. Ini yang angin
yang sangat-sangat perlahan. Okay, dia akan ada ripples. Okay, yang biasa punya wind wave ni, okay, dia agak kuat. So dia boleh, wavelength-nya boleh daripada 60 hingga 150 meter. Dan untuk dia berhenti, dia menggunakan gravity lah. Seichi ni saya tak pasti punya bahasa dia, tapi dia adalah disebabkan oleh atmospheric pressure yang berubah, dan dia juga dikontrol oleh gravity. Seismik ini adalah tsunami tadi. Okay. Pergerakannya disebabkan oleh earthquake biasanya, dan juga dikontrol oleh gravity, dan wavelength-nya sebenarnya sangat panjang, hanya 200 km. Dan of course yang paling kuat adalah tidal wave. Walaupun dia kata kuat, tapi sebab dia efek dia seluruh planet. Dan dia berlaku setiap hari, tidal wave ni. Tidal wave, tidal wave. Half of Earth circumference, separuh daripada planet kita terlibat dengan pergerakan tides. So dia ada kaitan dengan gravity, dan kita akan tengok minggu depan apakah yang menyebabkan pasang surut dan sebagainya. Okey, selain daripada surface wave, dia ada juga deep water wave. Tadi macam saya kata tadi. Okey. Kita tutup ni. So deep water wave exists in water that is deeper than wave base. Okay, di bawah wave base ni adalah air lagi. And move at the speed controlled by wavelength. So shallow water wave exists in water shallower than 1/20 of the wavelength and move at the speed controlled by wave depth. So yang ni adalah deep water. Okay. Bila kedalamannya melebihi separuh daripada wavelength, dia akan ada deep water wave. Okay, ini je dia punya konsep yang perlu difahami. Jangan peningkan kepala dengan grafik yang bermacam-macam ni. Okay, lepas tu yang penting satu lagi adalah shallow. Okay, shallow maksudnya depth adalah kurang daripada 1.20 wavelength. Itu adalah shallow. So shallow maksudnya dia boleh nampak dasar lah sini. So di sini ombak dia juga adalah dipanggil sebagai shallow water wave. So transition ni maksudnya dia perantara. Biasa transition ni tak berapa penting. Dia maksudnya something yang ada perantara. So progressive wave ni maksudnya dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi biasanya ombak ni kita tahu selalu berada di pantai. Kita nampaklah dia datang. Dia datang dan akhirnya dia akan pecah di pantai di sini. Okay. So daripada kawasan yang dalam, dia akan mendekati ke shallow water. Bila dia less than 1.20, dia akan jadi shallow lah. Tapi kalau dia more than that, dia adalah masih di kawasan deep water wave. So itu saya kata dia ada wave base kat sini, dia standard kat sini. So di bawah ni adalah tempat yang tenang, tak ada efek daripada gelombang-gelombang bulat di sini. Okay, so bagaimana angin generate wave lah, develop. Okay, so dia start dengan yang paling perlahan adalah capillary wave. Okay, capillary wave. Tadi saya dah cakap dia dalam tu, dia punya wavelength-nya kecil je, iaitu 1.74. So kalau dia kecil dia dipanggil capillary wave. Apabila tenaga dia meningkat dengan angin yang lebih kuat, okay, dia akan menjadi apa dipanggil sebagai gravity wave. Gravity wave ni panjang dia boleh sehingga 10 meter. Dan bila dia pergi membawa tenaga ni sehingga satu keadaan di mana ketinggian dengan wavelength melebihi 1/7, maksudnya dia tak boleh bawa tenaga. Wave dia macam ni. Okay. Bila dia dah mencapai ketinggian yang terlalu tinggi dengan wavelength yang pendek, dia akan pecah. Pecah. So itu yang terjadi wave break. Okay. Di hujung ni. So wind wave ada juga yang deep water tadi. Period is about 20 seconds.
wavelength about 600 meters, and the speed is about 112 kilometers per hour. Laju Kalau seismic wave, iaitu shallow water wave, okay, period around 20 minutes, wavelength boleh sampai 200 km dan speed around 760 km per hour. Okay, boleh sangat-sangat laju. Dan kelajuan wave ni juga ada efek dia daripada apa ni kata, storms lah, wind lah, sangat kuat. Wind yang sangat kuat. Jadi dia akan membentuk apa yang dipanggil sebagai swell. Swell. Dan dia ada kawasan dia lah. Kawasan ni dipanggil sebagai fetch. So ombak ni akan membengkak di sini dan dia akan tolak keluar menuju arah angin tersebut. Okay. So dia kata sini perkataan yang agak weird iaitu sea. Sea. Aku maksud sea. Sea untuk kita adalah laut. Tapi sea di sini adalah wind driven wave. Okay. That are generated is called the sea. Itu je. Yes. So bila kita nak pergi laut tu air yang berangin. Itu adalah sea. So yang ni boleh baca untuk tengok apa beza di antara kekuatan angin. Bila kita cerita pasal angin yang paling lemah tu, calm. Maksudnya tak ada angin. Bila kita tengok pada air tu, dia jelas, kita boleh macam nampak transparent. Itu adalah tak ada angin. Dan kalau tengok yang lebih detail lagi, yang lebih bahaya tu macam hurricane, speed dia, angin dia 118 km per hour. So keadaan dia seperti the air is filled with foam and spray, sea completely white with driving spray, visibility tak adalah, air pun dah tak nampak sebab dia terlalu kuat. Sampai air tu dah dijadikan macam foam. So ini adalah ketinggian ombak. Ketinggian ombak. Kalau kita tengok di sini, kawasan yang paling bawah ni yang mempunyai ombak yang paling besar sebenarnya dekat sini. So this is yang warna merah. So ini adalah apa nama tempat ni? Tahu ke? Masih ingat? Antartik. Dia punya laut dia, apa nama laut di sini? Ini apa? Ini Atlantik. Bukan, ni Pasifik. Pasifik, Atlantik, Indian. Apa yang ke bawah ni? Apa nama dia? Arctic je. Arctic atas sini. Arctic Ocean kat sini. Arctic. Bawah ni dipanggil sebagai Southern Ocean. Southern Ocean. Okay. Iaitu yang melitupi Antartika lah. Tapi Southern Ocean lah nama dia. Iaitu kawasan yang sangat-sangat berbahaya, di mana ombak dia boleh sangat-sangat tinggi sampai 6 meter. 6 meter. Ini ombak biasa je. Ini bukan ombak tsunami lah. Itu pun dah ke kawasan-kawasan yang berdekatan di sini pun dah ramai, ada banyak kapal-kapal yang tenggelam dan sebagainya. Baru-baru ni ada lagi dekat kawasan mana? Sabah ke apa? Baru ni berita ada kapal yang tenggelam diselamatkan oleh TLDM. Okey, ini adalah contoh bagaimana mereka mengukur ketinggian ombak ni. Ini contoh USS Ramapo, ombak-ombak yang gergasi ni. So dia ada kat sini. Okey, dan dia nampak ombak ni crash kat sini. Dia tak tahu ketinggian dia, tapi dia
menggunakan observation deck ni dan dia alignkan dengan satu struktur di sini, crow's nest ni, dan dia di sini dia boleh buat anggaran tinggi dia. So ombak ni adalah 34 meter, sangat tinggi. Setinggi bangunan. So ini boleh baca lah, ini just tunjukkan speed, wind speed, okay, yang semakin kuat dan dia punya kawasan fetch dia semakin besar. So ini nak tunjukkan bahawa gelombang yang bergerak di dalam air ni sebenarnya dia selalu sama aja, bilangan dia akan tetap sama. Okay, biasa yang first ini dia akan hilang, okay, dia akan hilang tenaga dia dan belakang ni akan membentuk yang baru. Ya, nombor 1 akan hilang dan dia akan naik yang baru nombor 5. Nanti nombor 2 ni akan hilang sebab tenaga dia hilang, tapi akan diganti dengan nombor 6. Dan seterusnya, nombor 3 akan hilang dan diganti dengan nombor 7. Tapi apa yang pasti di sini, dan setiap peringkat ni ada bilangan yang sama. Dia tidak ada tambah dan tidak ada kurang sebab dia membawa tenaga yang sama. Dan bila dia bergerak, ombak ni bergerak ni, dia boleh bertembung dengan ombak lain. Okay, so dia memberikan bila gelombang ni bertembung, dia akan ada interference patterns. Okay. So dia 3 jenis. Satu dipanggil sebagai constructive, dan satu lagi dipanggil destructive, dan satu lagi macam biasa dia ada percampuran. Biasa kita tengok pada dua ni lah yang ekstrim beza. Okay, konstruktif maksudnya bila satu gelombang sini datang, satu gelombang sini datang, katakan, dan mereka mempunyai gelombang yang sama bentuk. Okay, bila dia bertembung, dia akan menjadi gelombang yang double size. Kalau satu gelombang A dan satu gelombang B ni, bentuk pattern dia tidak sama. Dan dia opposite of each other. So bila dia bertembung, dia akan jadi calm. Dia force each other out lah. Dia force each other out. So dia jadi tenang. Okay. So kalau mix, maksudnya bentuk gelombang yang berbeza, tapi dia tidak cancel each other, tapi dia ada pattern yang tinggi, rendah, dia bercampur-campur. So ini 3 jenis pattern lah, dan sebagai sekiranya anda menjadi pelaut, yang anda tidak mahu jumpa adalah yang ni. Ini adalah yang paling bahaya sebab dia boleh double the size of the wave. So kalau satu gelombang tu 6 meter, satu lagi pun 6 meter, dia boleh jadi 12 meter ketinggian. So ini adalah grafik macam mana boat container ni boleh ditenggelamkan oleh gelombang besar. Dan gelombang ni dipanggil sebagai rogue wave. Rogue wave. Iaitu gelombang yang rogue tu maksudnya luar kawal punya lah. Sebab dia tiba-tiba dia boleh double the size. Gelombang biasa tak ada masalah. Tapi contoh tiba-tiba dia jumpa antara dua arus ni, satu Agulhas current dan ada Antarctic storm ni, dia bawa gelombang besar ni, wave dia sama, jadi bila bertembung dia jadi besar. Okay, bila jadi besar, kapal ni dia tak sempat, dia tak dapat mendaki, dia terus ditenggelamkan dia masuk dalam. Patahkan dia punya bahagian depan ni, biasa kena dulu, dan kalau nasib tidak bagus, dia terus tarik ke bawah. So ini biasa berlaku lah, sebab bot dia bergerak ke depan dan dihentam oleh gelombang besar. So ni dia kata artist imagine the cargo ship Munchen and this encounter with a rogue wave in 1978. Ini memang true story lah ni. 12 December 1978, the ship sank quickly with the loss of all 27 crew member. Tak dapat selamat lah. So dia kata di sini probability dia adalah rogue wave, gelombang yang luar kawal.
Okay, so masih kita cerita pasal pergerakan ombak ni. So bila dia semakin ke pantai dan dia akan mula pecah, dia akan mula pecah. Sebab ratio dia penting, ratio dia 1:7. Kalau ratio dia lari daripada 1:7, dia dah hilang dia punya kebolehan untuk memegang tenaga, jadi dia akan pecah untuk hilangkan tenaga dia. Dan inilah yang berlaku di kawasan-kawasan yang tertentu di mana ombak dia agak besar. Dan di pilihan menjadi pilihan kepada mereka yang suka surfing. Cuma Malaysia ni tidak ada sangat ni. So di sini kita ada spilling breakers, dan then kita ada plunging breakers. Plunging breakers ni yang ni lah, ini yang paling disukai oleh surfers. Okay. And ni adalah surging breakers. Okay. Yang macam ni. Dia tak banyak. Okay. Ni mungkin di tepi pantai biasa kita. Okey, kalau kita tengok juga di laut, ombak ni dia bergerak, cara dia masuk ke bahagian pantai pun dia mengikut topografi lah. Dia akan mengelilingi topografi. Okay, walaupun dia macam ni, tapi bila dia mendekati tu dia akan mula memusing ke arah pantai. So kita nampak dia datang sama dengan sini. Okay, dia akan tetap cuba untuk bertemu dengan pantai. So ini dipanggil sebagai wave reflection. Okey, selain daripada tu, struktur-struktur binaan juga boleh memberi impak kepada kita punya wave. So antaranya adalah contoh macam ni, kita ada pembinaan harbor, kapal boleh masuk sini. Harbor dia kat dalam tapi dia bina struktur yang besar di sini dan ini boleh menyebabkan terbinanya constructive wave. Sebab sini ombak dia gerak macam ni, bila dia hentam dinding ni, dia akan tolak ke sini. So bila bertemu antara dua, satu macam ni, kalau gelombang dia sama pattern, di sini akan jadi besar. Sebab itu ada dekat tempat-tempat tu dijadikan khas untuk mereka yang suka surfing. Tapi dia duduk kat situ, kecil je lah dia punya kawasan dia. Hanya di tempat di mana overlapping tu berlaku. So benda ni dipanggil sebagai a wedge, the wedge. Okey, ini adalah contoh bagaimana berlakunya tsunami lah. Kita hari tu dah tengok pasal tsunami. So bila antara plate ini, dua plate ni gelincir. Okay, between earthquakes. So bila gelincir dia menyebabkan satu gelombang yang naik ke atas dan menggelembung. So gelombang ni mesti dia akan bawa pergi sampai ke pantai. Bila di laut ni dia nampak kecil je, dia tak ada beza. Orang kapal-kapal yang kat sini dia tak ada efek. Tak ada efek. Tapi dia mendekati pantai, dia menjadi besar, tinggi disebabkan oleh shallow water. Okay, shallow water dia naik atas. Okay, ini contoh gelombang tsunami yang berlaku di Thailand 2014. Gelombang yang berasal daripada Indian Ocean. Sebelum dia datang tu, dia tarik semua air daripada laut. Okay, dia tarik semua. So kalau anda berada di pantai, tiba-tiba semua air laut ni hilang, itu maksudnya something tengah datang lah, iaitu tsunami. Tsunami. Kalau dah tak sempat lari tu, habislah. So ini adalah kejadian-kejadian tsunami yang berlaku di dunia pada sejak 90-an dan antara yang paling besar tu yang tadilah, yang 2004. 176, lebih daripada 176,000 orang meninggal. Kebanyakan di Aceh Indonesia. Thailand pun ramai meninggal, Malaysia pun ada. Sebab dia start daripada sini dan dia bawa. Dia start mungkin sini saya tak ingat ke mana. Tapi dia start daripada Indian Ocean dan dia melepasi Selat Melaka dan sampai satu dunia dia pergi. Okay, selain daripada tu,
Okay, ocean wave produce large amounts of energy. Ya, betul lah. Dia pergerakan gelombang ni dia boleh menjana tenaga. So kita boleh tengok di sini ya, tempat-tempat yang ada very high energy yang warna merah. Maksudnya di sini ombak-ombak dia besar, besar. Banyak di bahagian bawah lah sebab Southern Ocean di bawah. Southern Ocean ni gelombang dia besar-besar. So negara-negara seperti ini. Dan sini pun ada. Ada beberapa tempat di sini yang ada warna merah ni sebabkan dia punya gelombang besar. Dan ada negara yang menggunakan gelombang ni untuk menjana tenaga lah. Dan antara teknologi yang digunakan adalah di Scotland. Ini adalah Limpet 500. Okay. So barang ni diletak di tepi pantai. Okay. Dia bina konkrit dan sebagainya. Dan di sini ada generator, ada turbine. So cara dia menjana tenaga menggunakan udara. Udara dan gelombang. Sebab gelombang ni dia adalah selalu naik turun. Naik turun. So bila air masuk sini dan dia naik, dia akan kompres air kat sini menyebabkan turbine ni akan berpusing. Bila berpusing, dia menjadi elektrik. So bila air tu turun balik, dia menyebabkan udara kurang mampat pun sama. Dia akan menarik turbine ni untuk selalu berpusing. So konsep dia very simple saja. Menggunakan konsep gelombang yang berpusing, orbital wave punya bentuk. Naik turun dan dia menyebabkan turbine berpusing. So this is basically apa yang kita belajar inilah pasal ombak. Okay, ombak. Okay, yang disebabkan oleh angin. Okay, dan di bawah disebabkan oleh density. Okay, dia ada formula dia. Kita kena tahu dia punya wavelength dan ciri-ciri bagi ombak tersebut. Okay, kita go through balik very quickly. Okay, so kalau di laut, di dalam persekitaran air, gelombang dia adalah orbital wave. Kita ingat ni, orbital wave. Dan kita tahu istilah-istilah dia lah, wave height, wave length, throw, crest, okay, and then cara mengira wave steepness. Tapi tak ada lah, saya tak ada soalan matematik lah. Tak ada. Okey, ini dan jenis-jenis deep water wave tu macam mana berlaku, iaitu kalau depth is more than half wavelength, kalau shallow water depth is less than half wavelength. Okey, bila air ini akan mula memecah, iaitu dia ada nisbah 1/7, 1:7. Kalau dia capai, dia akan pecah. Okay, tenaga yang dibawa oleh wave ni dia tak akan menambah atau mengurang, dia hanya sama. So tenaga akan hilang pada wave yang pertama dan dia akan diganti dengan wave yang baru di belakang. Tapi bilangannya tetap akan sama. Pergabungan antara pattern-pattern ombak ni sebab dia datang dari berbagai arah angin. So dia boleh menyebabkan constructive interference atau destructive atau mixed interference. Dan kalau constructive interference bila bertembung dia boleh membentuk apa dipanggil sebagai rogue wave. So dan ini adalah bagaimana wave tu karakteristik dia bila dia mendekati pantai lah. Biasanya dia dipanggil sebagai refraction. Dia akan cuba pergi secara menegak ke pantai. Dan juga ada juga struktur-struktur binaan manusia yang boleh menyebabkan dua gelombang yang terbias, reflected, dan menjadi wedge. Dan ini adalah gelombang yang besar lah, seperti tsunami yang disebabkan oleh pergerakan tanah, earthquake. So itu saja topik hari ini, very simple, tidak banyak. Ada soalan apa-apa? Attendance sudah dapat semua? Saya belum lagi, sir. Sekejap ya, saya tengok kat mana. Attendance, kena share lagi sekali dalam
Okey, saya share sekali lagi dalam ni apa tu? Chat. Sekejap. Saya cuba buka video tsunami dekat Indonesia itu. Bukan Indonesia, dekat Thailand. Okey, saya share screen, kita cuba tengok. Oh, slow lah internet. Tak dapat, slow internet. Tapi boleh check sendiri ya. Sebab yang Thailand ni dia berbeza dengan Japan lah itu Japan tu. Saya testing 1 2 3. Ada, Ustaz. Boleh dengar saya? Ada. Tadi hilang suara. Tadi tak ada. Ya. Tak apalah. Nanti saya cuba tengok sama ada video tu dah gerak ke belum. Okey, saya cuba tutup video. Saya tak pasti dia ada suara ke tak. Ya.
Okey, anda boleh cek sendiri. Banyak lagi video pasal tsunami 2004 ya. Dia punya intensity tu sebab dia pergi ke negara-negara yang macam Thailand ya. Banyak video daripada orang yang ambil secara direct lah. Okey, so itu saja hari ini. Kita clearkan topik wave ombak. Dan minggu depan kita tengok satu lagi iaitu tides. Okey? Terima kasih Yes, Encik. thank you, sir. Thank you Encik. Okey, fine. Terima kasih Encik. Alright, jumpa lagi. Apa yang berdiri Hmm. sebab beranak kat belakang papa.